Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ar-Rahmanirrahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini mudah-mudahan pagi yang berkat. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan yang mendengar, yang menonton video saya ini akan mendapat taufik hidayah, mendapat nur iman, insyaAllah, sehingga boleh merubah sikap sebelum kebenaran muncul dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini. Bila kebenaran itu muncul, maka semua orang akan mendapat nikmat, insya-Allah, nikmat zahir dan nikmat batin. Pada pagi ini, izinkan saya, insya-Allah, untuk berkongsi satu tajuk berkaitan dengan peristiwa karamah yang akan berlaku dalam negara kita Malaysia tidak lama lagi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama lagi peristiwa karamah yang besar akan berlaku sebagai memuliakan pemuda Bani Tamim atau putra Bani Tamim yang dijanjikan. Apabila pemuda ini berkuasa di dalam daulah, khawarikul adah berlaku sangat terserlah. Dengan didikan, pemikiran rakyat akan mudah berubah. Taat setia mereka kepada pemimpin sangat-sangat luar biasa. Lahirnya para pemimpin yang selama ini belum ternama. Hasil didikan putra Bani Tamim dengan buah fikiran yang luar biasa. Iman setiap orang yang sedia ada dinaikkan 40% lagi. Pemimpin-pemimpin politik makin lama makin dilupakan. Rakyat pun tidak hormat kepada mereka kerana terlalu berbeza dengan pemimpin yang ada. Lebih-lebih lagi ulama terlalu malu berhadapan dengan suasana yang ada. Usaha dan perjuangan mereka gagal. Yang berjaya pemimpin yang telah dilupa. Yang berjaya pemimpin yang telah disisih. Yang berjaya pemimpin yang telah disalah sangka. Ada kalanya mereka malu untuk membuat ceramah dan forum di dalam negara. Mereka menghilangkan diri, tidak muncul lagi di tengah masyarakatnya. Akhirnya, mereka dilupakan oleh masyarakatnya dan rakyatnya. Di masa yang sama berbondong-bondong pengunjung-pengunjung yang datang dari pelosok dunia. Datang ke Malaysia mengucapkan tahniah atau melihat daulah yang tidak diduga. Bahkan orang-orang kafir pun ikut serta melancong ke Malaysia melihat daulah. Mereka juga turut bergembira berada di negara yang aman makmur, tenang dan harmoni. Kedatangan orang ke Malaysia macam kedatangan orang ke Mekah. Ke Mekah orang buat haji dan umrah. Ke Malaysia manusia datang melihat daulah dan pemimpin yang disayangi. Kemudian pengaruh pemuda ini, yakni putra Bani Tamim, akan melebar luas, terutama di kawasan timur
dan Khurasan yang dijanji. Sekitar 2 tahun pemerintahannya, Imamul Mahdi pun muncul. Pemuda ini atau putra Bani Tamim akan menyerahkan kuasanya kepada Imamul Mahdi Al-Muntazar sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pemuda ini atau putra Bani Tamim, Fatah At-Tamimi, dilantik salah seorang wazir di bawah pemerintahannya, yakni di bawah pemerintahan Imamul Mahdi. Daripada apa yang saya perkatakan, daripada apa yang saya bacakan kepada tuan-tuan, saya ingin memberitahu bahawa insya-Allah tidak lama lagi. Bila sebut tidak lama lagi ni, jangan pandai-pandai pula kita ni mentafsir. Lagi 2-3 hari ke, lagi 2-3 bulan ke, lagi setahun 2 itu, wallahu alam. Tapi tidak lama lagi menurut ukuran Tuhan, wallahu alam. Tapi tidak lama lagi insya-Allah. Setelah keadaan bertambah gawat, bertambah teruk, bertambah nazak dan seterusnya, maka tidak mustahil sesuatu yang berlaku dalam dunia ini tidak mustahil, maka kekalkan hukumnya tidak mustahil, yakni harus. Jadi setelah kita digambarkan akan berlaku satu karamah yang besar dalam negara Malaysia yang tercinta ini, maka marilah kita sama-sama baiki diri. Apa itu baiki diri? Marilah kita bersungguh-sungguh lagi membaiki diri, betulkan lagi sembahyang dan bersihkan lagi mazmumah hati. Bagi perjuang, sembahyang malam jangan ditinggalkan seolah-olahnya wajib. Lipat gandakan tenaga, banyakkan lagi pengorbanan apa sahaja. Jadikan saudara kita sebagai saudara seibu sebapa. Di dalam jamaah Fatah Tamimi disebut sebagai ikhwan. Jadikan ikhwan sebagai saudara seibu sebapa. Jadikan saudara Islam kita dalam negara Malaysia ini seibu sebapa. Sayangi mereka, doakan mereka, harapkan mereka yang baik-baik. Doakan mereka supaya dapat hidayah, supaya sempat bertaubat. Ikhwan itu adalah saudara kita. Dia ada 2, satu saudara se-Islam, satu lagi gelaran nama bagi tentera-tentera Imamul Mahdi. Fahamkan lagi buah fikiran, pemikiran tajdid yang disampaikan oleh Fatah Tamimi dan hayati hingga jadi jati diri. Agar layak kita menerima daulah tidak lama lagi. Jadi marilah kita berebut untuk menerima peluang ini. Mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari. Peluang ini bukan datang selalu dalam sejarah. Ia adalah beratus-ratus tahun sekali. Maka awal kurun sehingga kini pertengahan kurun, ini adalah rezeki kita yang kita tidak minta. Sepatutnya kita tidak mengabaikan peluang ini. Kalau kita boleh memenuhi syarat-syaratnya, kita termasuk orang yang menempa sejarah. Sejarah indah, zaman kegemilangan Islam kali kedua. Di dunia ini kita mendapat hadiah daulah. Di akhirat insya-Allah kita dapat masuk syurga. Ingat-ingatkan sekali anak isteri kita agar sama-sama menunggu kedatangan kegemilangan Islam kali kedua dengan ikut serta membaiki diri. Marilah kita berusaha untuk menjadikan sembahyang malam dijadikan sebagai tradisi, ikut serta berkorban habis-habisan apa yang ada demi mencapai syarat layak menerima daulah yang dijanji. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah di antara syarat-syarat kita untuk meraih simpati, kesian belas, pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentera Imamul Mahdi
Pengikut Fatah Tamim ini adalah orang yang bertakwa, terdiri daripada wali-wali. Bukan sebagaimana hari ini ramai di antara kita telah benar-benar beria-ria, excited sangat sehingga nak pergi kepada tentera Taliban. Jadi saya tak mau bercakap banyak, nanti tuan-tuan tengok siapakah Taliban itu yang sebenarnya. Apakah mereka itu benar-benar tentera Imamul Mahdi atau sebaliknya. Sama-samalah kita nantikan, insya-Allah tidak lama lagi. Barulah nanti tuan akan terkejut bahawanya benar-benar tentera Imamul Mahdi ini lain daripada yang lain. Iaitu orang yang banyak baiki diri, orang yang bertaubat, orang yang beramal, orang yang berakhlak, orang yang berkasih sayang. Tidak semestinya tentera Imamul Mahdi ini orang yang banyak ilmu, orang yang terlalu alim. Semua ulama-ulama bukan macam tu. Tu silap faham, salah faham yang luar biasa. Kita berada di akhir zaman, maka sudah tentulah banyak-banyak fitnah, banyak perkara yang kita tidak faham sebagaimana yang sepatutnya kita faham, iaitu kehendak Nabi, kehendak Islam, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang sebenarnya yang ramai orang tidak faham. Ampun maaf daripada saya yang lemah, yang hina dina ini. Mudah-mudahan saya yang banyak bercakap ini, banyak memberi tazkirah ini, saya akan beramal, saya akan istiqamah, saya akan ditaubatkan dosa-dosa saya. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Melayu akan jadi empire melalui Islam tidak lama lagi. Ia bermula di kurun ini, seperti mana bangsa Arab menjadi empire. Masa itu telah pun berlalu. Empire Islam yang kedua kali diterajui oleh bangsa Melayu. Ini bukan kata angan-angan, ia akan menjadi kenyataan karena disabdakan oleh Nabi akhir zaman. Yang adalah kabar gembira buat bangsa Melayu. Dan semua bangsa menginginkan keamanan dan kedamaian. Ia bukan dicetuskan oleh orang politik dengan pilihan raya, tetapi melalui dakwah dan tarbiyah serta kasih sayang. Apabila ia berlaku penuh aman damai dan hidup harmoni, semua bangsa gembira serta bahagia. Kerana hidup ketakutan dan pancaroba sudah berlalu masanya. Semua bangsa dan negara ingin bernaung di bawahnya. Kerana cita rasa itu dikehendaki oleh semua. Di waktu itu berlakulah kemakmuran yang luar biasa. Kemakmuran yang utama ialah kasih sayang, bersatu dan bekerja sama, disusuli dengan kemakmuran, kemewahan makan minum, serta tempat tinggal.
hidup satu sama lain, laksana satu keluarga. Curiga mencurigai tidak ada, pergi kemana dan di mana, tidak ada takut dan kebimbangan. Bergembiralah kita semua dengan zaman gemilang itu. Tidak lama lagi kan menjadi kenyataan. Pemimpinnya bukan orang politik lagi, tapi putra Bani Tamim yang disabdakan Nabi. Kalau kita mengetahuinya, hendaklah taat setia kepadanya, karena ia pemimpin yang membawa keamanan dan kemakmuran.